Setiap orang ada ceritanya. Robi dan Roslina, demi anak-anak, mereka sanggup melakukan apa sahaja. Saya besar anak-anak saya pun susahlah. Nak makan ke apa. Kadang anak saya di sekolah tak ada bawa duit pada. Ada 5% pun dia pergi sekolah. Ini kisah pengorbanan keluarga dalam meneruskan kehidupan. Kota Baru, Kelantan. Baru hari ini, cuaca sedikit baik. Ini membuatkan Mat Robi Omar dan isterinya, Roslina Zakaria, mengambil kesempatan untuk turun ke sungai bagi mencari buah nipah. Sejak beberapa hari lalu, hujan lebat tanpa henti di kawasan ini membuatkan Robi dan Roslina terputus mencari rezeki. Keadaan air sungai yang besar juga tidak membolehkan Robi menggunakan perahu milik mereka ini. Demi menongkah arus sungai deras, Robi terpaksa meminjam bot milik saudaranya. Tidak ada yang lebih utama asalkan dapat membawa pulang buah nipah untuk menjana pendapatan mereka yang telah beberapa hari terputus. Sungai ini tempat permainan Roslina sejak kecil. Dia lebih arif kerana kehidupannya sebagai anak pencari tiram dan masih mewarisi kerja itu sehingga ke hari ini. Cuma mencari tiram tidak dapat dilakukan dek kerana air pasang sebegini. Kalau tengok itu air keadaan air itu kak, saya turun cari nipah. Ikut orang itulah saya buat. Tahu rokok ke apa, saya buat belakang lah. Ikut orang nak. Memanglah susah tu susah lah kata. Susah jugalah. Besar anak-anak. Tapi anak-anak pehel lah katanya. Supaya kat sekolah ke apa pun saya apa tu. Saya besar anak-anak saya pun susah lah. Nak makan ke apa. Tapi anak saya pehel juga. Keadaan cuaca masih lagi baik. Robi, 50 tahun, merupakan orang kelainan upaya. Kaki kanannya patah dan dimasukkan besi sepanjang hayatnya akibat kemalangan jalan raya 20 tahun lalu. Sejak itu, dia tidak mampu melakukan kerja-kerja berat. Bimbang keadaan Robi, Roslina sentiasa menemaninya setiap kali turun ke sungai. Nipah tu bahaya juga tapi kat lah nak buat kerja kita kan. Tawakal lah begitunya. Banyak ni, tengok anak-anak. Tengok anak-anak. Anak masih juga. Jika air surut, Robi, Roslina dan anak-anak turun ke sungai mencari tiram. Sehari, mereka perlu mendapatkan 8 kilogram tiram dan dijual dengan harga RM15 secupa. Cuma bila datangnya monsun, inilah alternatif yang dilakukan. Di sungai tu fikirlah dan fikir jugalah anak-anak tu lagu mana duduk rumah. Main ke apa rumah tu bimbel juga. Tak ada orang tua ni. Kalau nak agak kok orang maklum sajalah dah. Kampung Tok Sadang, Pengkalan Cepa, Kota Baru, Kelantan. Nur Syamimi, 19 tahun, merupakan anak kedua daripada 7 adik-beradik. Mimi berhenti persekolahan ketika dia dalam tingkatan 3. Dialah yang banyak membantu Roslina menguruskan kerja-kerja di rumah. Di saat Robi dan Roslina mencari nafkah di sungai, Wani yang dipertanggungjawabkan menjaga adik-adik yang masih kecil di rumah.
Muhammad Aziz Ikhwan, 7 tahun, anak bongsu yang paling dibimbangi kerana gemar bermain di sungai jika tidak dipantau. Begitu juga dengan Muhammad Azrul Akmal, 10 tahun, anak keenam. Namun demi mereka jugalah Robi dan Roslina bekerja keras. Jadi anak-anak sana lah. Bah, nak nasi. Masa ni, saya mana ni? Hampir 2 jam di sungai, hujan turun dengan lebat. Mujur, Robi dan Roslina sempat naik ke darat. Keadaan kaki Robi juga antara faktor mereka tidak boleh lama apabila berada di sungai. Dalam air pun dia sejuk kan, ada besi tu. Dia naik turun semata boleh sekat jeluk, ada boleh jeluk, dia naik. Dia sejuk. Saya pun kadang tak boleh duduk lama juga dalam sungai. Kadang ada medu kan. Sejuk-sejuk je itu lalu medu ni. Hari ini biarpun sedikit hasilnya, Robi dan Roslina bersyukur kerana ada juga rezeki yang dibawa pulang. Bersamamu kali ini mendekati keluarga Mat Robi Omar dan Roslina Zakaria di Kampung Tok Sadang, Penggalan Cepa, Kota Baru, Kelantan. Selain mencari tiram dan buah nipah di sungai, Robi dan Roslina mengambil upah mewarna kain batik canting. Pagi ini ada matahari. Kesempatan ini diambil untuk menyelesaikan baki kain yang masih belum diwarnakan. Upah mewarna sehelai kain ini diambil dengan harga RM2. Jati batik ni masa saya sekolah lagi. Umur berapa belah saya sekolah lagi lah. Sampai ke hari ni memang kata tak puas katanya tu atas pakai tua punya tu lagi kata tahu nak buat kerja ke apa kata. Nak buat kerja itu kan. Siapa anak-anak nak makan ke apa. Nyote nak kata nyote ni malah bolehlah dengan anak-anak ni. Biasanya Roslina turut dibantu anak ketiganya, Nur Syazwani, 17 tahun, untuk mewarna batik canting ini. Syazwani masih bersekolah, cuma di masa lapang sahaja akan turut sama melakukannya. Apatah lagi dalam sehari, mereka perlu menyiapkan 20 helai kain bagi mendapatkan upah RM40, namun bergantung kepada cuaca. Air perigi ini hanya untuk kegunaan mencuci pakaian dan mandi kerana bekalan air bersih di sini kerap terputus. Anak keempat Roslina, Muhammad Syukri, kini berusia 15 tahun, merupakan anak istimewa kategori masalah pembelajaran. Pun begitu, dia antara anak yang ringan tulang. Dia tu apa? Sekolah tu dia apa lembatlah sikitnya. Misalnya hari ni dia baca ingat. Jadi nak ulat lain mula tu jadi tak ingat. Tu cikgu buat itu tu buat OKU tu. Baca lembak ni. Masa depan tak tahulah nak kerja ke apa dia itu. Tangan dia pun itu juga ke. Nampak deka. Jatuh atas pokok. Baru hari ini cuaca sedikit cerah. Dapat juga Roslina mencuci baju yang sudah lama terperap akibat hujan lebat hampir setiap hari. Roslina, 44 tahun, ibu kepada 7 orang anak ini, seorang yang tabah melalui kehidupan yang serba kekurangan. Namun, tidak pernah mengalah untuk memberikan yang terbaik buat anak-anak. Cuma dia hanya berharap
Ada di antara anak-anaknya yang boleh mencipta masa depan yang jauh lebih baik daripada mewarisi legasinya. Robi suami dan bapa yang bertanggungjawab. Biarpun dirinya dinasihatkan tidak melakukan kerja-kerja berat, ada kalanya dia cuba sedaya upaya untuk menahan kesakitan dan menafikan had keupayaannya. Baik, sedang kami melakukan penggambaran bersama Cik Robi dan keluarga di rumahnya. Mereka dimaklumkan oleh penduduk kampung khidmat Cik Robi diperlukan untuk menggali kubur. Dan hari ini kami bersama dengan Cik Robi melihat bagaimana antara pekerjaan yang dilakukan oleh Cik Robi sendiri. Kerana kami difahamkan Cik Robi ni, dia sanggup melakukan apa saja pekerjaan asalkan ia mendapatkan upah yang halal. Macam hari ini, Cik Robi menggali kubur, upahnya RM200 tapi perlu dibahagikan kepada 4 orang. Sepatutnya RM50 seorang. Dan untuk menyelesaikan tugas ini, memerlukan kira-kira 2 hingga 3 jam bagi 4 orang yang melakukan menggali kubur. Ada kalanya Robi lelah melakukan tugas berat seperti ini, namun memikirkan anak-anak di rumah, kesakitan yang ditanggung pada kakinya dilupakan. Sementara di rumah, Roslina melakukan tugasan harian. Jam 3 petang baru berkesempatan menyediakan makan tengah hari mereka. Keluarga ini mendapat bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat sebanyak RM400 sebulan di bawah nama Robi. Wang itulah yang digunakan untuk menampung kehidupan. Kadang anak saya di sekolah tak jeng, kadang tak apa tu, tak jeng bawa duit pada. Kadang 5% pun dia pergi sekolah. Daripada anak saya ada duit, tak ada duit, pergi juga sekolah. Suami saya pun kerja pun tak tentu kan. Tapi orang nampak saya senang seumur. Sebab saya tak rajin, 5 sen pun saya tak rajin butang orang. Biarpun hidup di kampung, tanggungjawab Robi dan Roslina membesarkan anak-anak yang masih remaja dan bersekolah memerlukan sumber keuangan yang besar. Anak saya pernah tak makan tapi tak ada makanan, saya pergi carilah apa yang ada. Tapi saya tak cerita kat orang, tapi orang kata saya ni senang semua. Saya syukur alhamdulillah lah. Kesabaran dan reda, itu yang membuatkan mereka masih bertahan. Kisah kehidupan keluarga Mat Robi dan Roslina di Pengkalan Cepa, Kota Baru, Kelantan membawa kunjungan wakil syarikat Faiza Sendirian Berhad. Hari ini kami membawa produk syarikat Faiza. Macam ni beras Faiza. Beras Faiza, yang ini beras basmati untuk kesihatan lah. Kita ada dekat gandum, behung, ada repah-repah lah, repah kari Faiza ni. Dan tak lupa juga dengan musim Covid ni. Kita sedia inilah kita bagi untuk sanitizer lah untuk kakak guna dengan anak-anak guna sekali lah untuk musim ini lah. Saya wakil daripada syarikat Faiza ingin menyampaikan sumbangan daripada syarikat Faiza sedikit sebanyak untuk membantu kakak sekeluarga lah. Tatkala cuaca sebegini, cabaran besar buat keluarga Roslina dan Robi. Roslina sebenarnya menumpang di rumah ayahnya dan dibina di atas tanah kerajaan. Keadaannya sudah semakin uzur dan apabila hujan, pasti rumahnya dimasuki air. Sudah makan anak-anak lah datang. Saya baju habis, makan anak-anak habis. Duduk tempat, tempat tak elok kan. Tempat anak-anak tu. Saya baju pun habis.
7 orang tu tidur luar tu lah. Ada bilik pun tak sempurna lah. Keadaan rumah Roslina dan Robi yang tidak teratur dibantu oleh sukarelawan di Kota Baru Kelantan untuk membersihkan rumah mereka. Sukarelawan Persatuan Usahawan Spa Kelantan dan Persatuan Cempaka Merah Asnaf Society bergabung melakukan kerja pembersihan ini. Matlamatnya untuk memastikan kebersihan yang harus dijaga, apatah lagi membabitkan isu kesihatan serta psikologi anak-anak. Kisah keluarga Robi dan Roslina ini adalah hasil maklumat daripada pengerusi pihak Cempaka Merah Asnaf Society, Cik Nur Hayati Muhammad, yang telah beberapa kali menyalurkan bantuan kepada keluarga ini. Hari ini, Robi mendapat tempahan buah nipah daripada pelanggan. Kebiasaannya, Robi akan keluar berniaga dari rumah ke rumah dan ada kalanya dia menghantar bungkusan buah nipah ke pasar tani berdekatan. Hasil jualan inilah yang menampung kehidupan anak-anak yang semakin membesar. Hanya harapan disandarkan buat anak-anak untuk membina masa depan yang lebih cerah. Dua yang sama kan anak kata sekolah molek kata boleh nanti kerja kerja kata boleh kerja ni pun tak apa dah. Kata janganlah supaya mengabah ni duk jadi gapo. Sekolah molek. Ingat seumur lah anak-anak lagu tu. Itulah kata anak-anak kalau mak tak ada depan hari lagu mana kata. Susah ke payah anak-anak nak cari piti. Jika mak ada tak apa lagi kata. Tapi anak-anak pahal jiwa seumur. Sebungkus dijual dengan harga RM10. Walaupun tempahan tidak banyak untuk hari ini, namun sudah cukup besar rahmatnya buat mereka. Kemalangan jalan raya 20 tahun lalu menyebabkan bahu dan kaki kanan Robi patah. Bergantung kepada sokongan besi yang dimasukkan ke dalam kaki membuatkan keupayaannya terhad untuk mencari nafkah. Namun Robi tidak mengalah. Bagi Robi dan Roslina, sekalipun terpaksa bersabung nyawa, asalkan anak-anak dapat merasa bahagia. Hulurkan tangan, ringankan beban. Kapsul Bersamamu minggu lalu disiarkan di YouTube TV3 menyelami kisah sepasang suami isteri di Ijuk, Selangor. Fadli Jamiluddin tidak lagi boleh melakukan tugasan berat akibat penyakit buasir. Dia dan isteri kehilangan 2 orang anak 7 tahun lalu. Namun kehidupan perlu diteruskan. Selain keluarga Fadli Jamiluddin, kami turut membantu keluarga lain yang mendapat sumbangan daripada tabung bersamamu TV3 bagi meringankan beban mereka. Berbumbungkan angkasa ke labu, lantainya bumi retak 1000.